Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lihatlah tarik hari ini, diramalkan Perikatan Nasional akan bubar dan musnah bila-bila waktu. Adakah Perikatan Nasional akan terkubur selama-lamanya? Adakah Perikatan Nasional akan jadi macam MN? Semua itu kini mula tular dan mula jadi spekulasi. Saya juga meramalkan Perikatan Nasional akan berkubur tidak lama lagi. Ini apabila beberapa kenyataan demi kenyataan yang mengejutkan kita mula keluar. Walaupun ianya tidak menyatakan bahwa Perikatan Nasional akan berkubur, tetapi indikator-indikator yang kita terima menunjukkan bahwa Perikatan Nasional dalam masalah yang besar. Terkini, Hamzah Zainuddin menyatakan bahwa Bersatu boleh bekerjasama dengan UMNO pada bila-bila masa. Ini juga menunjukkan bahawa sejauh mana Perikatan Nasional dapat bertahan bersama dalam Perikatan Nasional PAS dan bersatu. Sebelum kita teruskan, siapa ada masalah gaut kencing manis, sila tekan butang produk yang ada di dalam video ini. Kerana produk itu sudah terjamin boleh membantu anda sihat. Dan lebih daripada itu harganya sangat murah. Saya tak jual ubat, saya hanya kongsikan kepada anda. Sediakan payung sebelum hujan, sebelum raya. Pastikan anda ada produk untuk membantu anda mengelakkan gaut kencing manis tinggi darah sewaktu raya nanti. Persoalan pada petang ini kembali semula. Perikatan Nasional jadi macam Mufakat Nasional MN. Dalam MN dulu dianggotai oleh komponen utama iaitu PAS dan UMNO. Tetapi apabila PAS bertindak mengkhianati UMNO, maka UMNO pun mengisytiharkan tak mahu lagi bersama dalam MN. Apakah itu akan terjadi sekali lagi antara PAS dan Bersatu? Berceraikah mereka tak lama lagi? Apabila timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin berkata partinya sedia menjalinkan kerjasama dengan UMNO, persoalan pertama yang muncul pada hemat saya adalah apa kata PAS? Perlu ditegaskan semasa artikel ini dibacakan, belum ada reaksi PAS. Sebenarnya, semua pihak yang terkait dengan isu ini belum beri respon setakat ini. Hanya Parti Bersatu sahaja yang mengeluarkan kenyataan, yang mana Hamzah Zainuddin kata bersedia untuk bekerjasama dengan UMNO. Dalam hal ini ada dua pihak yang perlu memberikan komen segera. Yang paling penting sekali ialah parti UMNO. Kalau UMNO menyatakan kesediaan juga, ia juga akan membawa kebimbangan kepada kekuatan Pakatan Harapan BN dalam kerajaan perpaduan ini. Tetapi kalau PAS BN menerimanya, juga akan memberikan tamparan sangat besar kepada PAS. Sejauh mana PAS akan tetap bertahan dalam Perikatan Nasional jika UMNO dan Bersatu bekerjasama. Kita belum dengar lagi apa reaksi parti PAS. Kerana selama ini kita tahu yang seperti tular di media sosial, PAS seakan-akan mahu bekerjasama dengan UMNO. Bersatu tidak pernah menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan UMNO. Tetapi apabila Bersatu mula mengeluarkan kenyataan sedia bekerjasama dengan UMNO, ini seakan-akan membelakangi PAS dan paling penting dapat membalas semula kenyataan-kenyataan PAS yang seakan-akan bersedia bekerjasama dengan UMNO untuk mencapai impian mereka sekali lagi menjadi kerajaan. Jadi kali ini giliran Bersatu pula nak kenakan kantoikan PAS. Persoalan kedua yang mana mahu diletakkan PAS. Ini ialah persoalan yang paling penting. Kalau Bersatu dan UMNO bekerjasama, maka di mana mahu letakkan PAS? Sekaligus persoalan susulan, apa akan jadi dengan Perikatan Nasional PN? Senasib dengan Mufakat Nasional MN, layu sebelum berkembang. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang timbul. Imbau kembali apa kata Hamzah semasa menjadi tetamu Audosiar keluar sekejap tempoh hari. Saya tidak mengikuti siaran itu, maka saya menulis berpandukan apa yang dilaporkan Sinar Harian. Akhbar itu memetik Hamzah sebagai berkata kesediaan Bersatu menjalin kerjasama dengan musuh ketatnya demi mencapai matlamat perjuangan politik
Adakah ini bermakna the end justifies the means? Kata Hamzah lagi, tiada sebab bagi UMNO dan Bersatu untuk terus berpecah jika kedua-dua parti berkongsi perjuangan dan wadah politik yang sama. Saya tidak nampak pun pertembungan yang menyebabkan UMNO dengan Bersatu tidak boleh duduk semeja, kata Hamzah Zainuddin. Tetapi, bukankah pertembunganlah yang terjadi selama ini menyebabkan Bersatu dan UMNO bermusuhan? Pelik kalau Hamzah tak nampak. Namun, Bersatu ialah parti serpihan UMNO. Dalam bahasa lembut, asal Bersatu ialah UMNO. Lantas, bolehlah dikatakan Bersatu ada DNA UMNO. Imbas kembali, Bersatu atau nama penuhnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia diasaskan oleh Dr. Mahathir Mohamad bersama Muhyiddin Yassin pada September 2016, didaftarkan pada 14 Januari 2017 dan disahkan pada 14 Januari 2017. Bersatu menyertai Pakatan Harapan PH apabila gabungan itu menang PRU14 pada 2018. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Beliau mahu Bersatu mengambil alih daripada UMNO untuk jadi parti utama mewakili orang Melayu. Impian itu seakan-akan menjadi kenyataan apabila beberapa pemimpin berprofil tinggi dan ahli UMNO menyertai Bersatu. Bagai sirih pulang ke gagang, katanya, namun penghijrahan beramai-ramai yang diharapkan Mahathir tidak berlaku. UMNO kekal sehingga kini, sementara Bersatu tidaklah menjadi parti utama orang Melayu. Malah dilihat tidak sekuat seperti yang diharapkan. Hakikatnya, Bersatu dan UMNO dua-duanya tidak mendapat gelaran parti utama Melayu. Gelaran itu menurut saya adalah milik PAS, bukan rahsia lagi. Bersatu banyak bergantung harap pada PAS dalam Perikatan Nasional PN. Berbalik persoalan tadi, apa akan jadi dengan Perikatan Nasional? Bubar seperti apa yang terjadi dengan MN? MN ditubuhkan oleh UMNO dan PAS pada tahun 2019, tetapi bubar sebagai entiti politik pada tahun 2022 dan jadi badan bukan kerajaan sekarang. Ditegaskan sekali lagi, kekuatan Perikatan Nasional PN banyak dicapai oleh PAS bukan Bersatu. Walaupun dinafikan, realitinya adalah PAS abang besar dalam Perikatan Nasional. Jadi adakah Hamzah telah mendapat restu PAS sebelum mengadakan menyatakan kesediaan partinya bekerjasama dengan UMNO? Katalah PAS restu, adakah parti itu juga akan menyertai rombongan Bersatu duduk semeja dengan UMNO berbincang kerjasama? Namun, bukankah PAS sudah berulang kali berkata tidak akan kerjasama dengan UMNO selagi Zahid Hamidi presiden? Last time I check, Zahid masih Presiden UMNO. Apapun, semua boleh jadi dalam politik, kata seorang kawan lama sambil ketawa. Beliau tidak akan terkejut jika selepas ini ada puak yang kata kami sokong Malaysia Madani demi masa depan Melayu. Saya tak pasti sama ada kawan saya itu berseluruh atau perli. Tidak pula saya tanya, mungkin beliau rujuk langkah 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri ke-10 tahun lepas. Satu lagi persoalan, adakah Hamzah sudah dapat lampu hijau Presidennya Muhyiddin sebelum membuat kenyataan menerusi podcast yang dikenalikan Khairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan Jumaat lepas? Yang ingin saya katakan, walaupun Hamzah megang jawatan tinggi dalam parti, tetapi jawatan nombor 2 tetap ada bos di atas. Adakah beliau mendapat mandat parti untuk menyatakan kesediaan Bersatu bekerjasama dengan UMNO? Ini langkah besar membabitkan parti, atau adakah itu hanya pandangan peribadi beliau? Ada lagi persoalan penting, apa agaknya reaksi UMNO? Adakah ia bersedia berdamai dengan musuh ketat? Selama ini, banyak kata kesat dilemparkan Bersatu terhadapnya. UMNO is not angel. Ia pun lempar kata-kata kesat terhadap Bersatu. Andai setuju kerjasama demi Melayu, mungkinkah persetujuan datang bersama beberapa syarat? Kerjasama dengan UMNO secara tidak langsung bermakna kerjasama dengan rakan-rakan UMNO dalam kerajaan perpaduan.
Adakah Hamzah oke dengan itu? Atau mungkin Hamzah ada strategi tersendiri apabila melambungkan kesediaan bersatu. Setakat ini lebih banyak persoalan daripada jawaban indahnya politik kita. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.